Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan topik pencemaran alam sekitar. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Ardini Damia binti Junaidi, Nuri Arina binti Azli, Nur Afika Izzati binti Muhammad Sufyan, Nurul Balkish binti Daniel dan Hairul Ikhwan bin Kamar. Terdapat 3 objektif kajian iaitu mengenal pasti pencemaran alam sekitar, membincangkan pencemaran alam sekitar serta mengkaji usaha mengekang pencemaran alam sekitar. Terdapat 4 perkara yang akan dibincangkan di bawah topik ini iaitu apakah itu alam sekitar, apakah punca pencemaran alam sekitar, apakah kesan pencemaran alam sekitar serta apakah tindakan yang dapat diambil untuk mengelakkannya daripada berterusan. Pencemaran alam sekitar. Menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, pencemaran bermaksud sesuatu perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, biologi, kimia atau radiasi yang boleh merosakkan persekitaran dan memudaratkan kesihatan. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris yang disebut environment membawa maksud keadaan, sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, berdasarkan kepada terjemahan liberal, perkataan alam sekitar adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi, manakala sekitar bermaksud di tempat atau sekeliling. Terdapat pelbagai jenis-jenis pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah. Pencemaran air berpunca daripada bahan buangan domestik dan organik seperti minyak, pembuangan sisa sampah dan najis yang dibuang secara tidak terkawal dan sisa bahan kimia yang dibuang dari kilang yang tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang boleh mencemarkan alam sekitar. Pencemaran udara pula berpunca daripada pelepasan asap dari egzos kenderaan, asap dari industri kilang, penggunaan arang batu yang tidak terkawal dan pembakaran di tempat pelepasan sampah yang tidak terkawal. Manakala pencemaran bunyi berpunca daripada pembangunan dalam kawasan industri di mana bunyi yang bising dikeluarkan melalui pemprosesan material, jentera dan kenderaan yang mengganggu ketenteraman masyarakat setempat. Dan akhir sekali, pencemaran tanah berpunca daripada pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti minyak, sisa toksik dan sisa-sisa kilang. Pembuangan sampah merata-rata dan penggunaan racun serangga secara berlebih-lebihan juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini. Dan tahukah anda, pencemaran alam sekitar merupakan salah satu masalah besar yang masih dialami di negara kita sehingga kini. Kadar penubuhan penduduk yang tinggi akhir-akhir ini menyebabkan semakin banyak sumber yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pengeluaran bagi menampung kehidupan. Disebabkan hal ini, kadar pencemaran alam sekitar meningkat kerana semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin bertambah penggunaan sumber alam dan hal ini akan menyebabkan kadar pembaziran bertambah. Dan tanpa kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar, pencemaran akan terus berlaku. Oleh itu, ahli kami yang seterusnya akan membincangkan tentang isu, kesan dan cara penambahbaikan pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar yang berlaku semestinya memberi impak yang besar, terutamanya dari segi ekonomi, sosial serta persekitaran sesebuah pertempatan. Dari segi ekonomi, menurut Harian Metro 2015, fenomena Laut Merah yang berlaku di Pantai Balok menjejaskan aktiviti jual beli, perikanan serta pelancongan dan punca rezeki terutamanya bagi nelayan yang bergantung kepada hasil laut tidak dapat diteruskan seperti biasa. Dari segi sosial pula, ia dapat menjejaskan kesihatan serta keselamatan individu. Sebagai contoh, banjir yang berlaku membawa pelbagai penyakit termasuklah konjaktivitis iaitu sakit mata serta demam denggi. Yang ketiga, kesan kepada persekitaran pula. Ia membawa perubahan persekitaran sekeliling yang berubah secara mendadak kesan daripada pencemaran yang berlaku. Sebagai contoh, pencemaran udara iaitu pembebasan gas kloroflurokarbon atau CFC yang digunakan dalam alat penyembuh, penyaman udara dan peti sejuk dapat menipiskan lapisan ozon ini. Terdapat pelbagai langkah yang dapat
diambil untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Antara langkah yang dapat diambil termasuklah mengenakan cukai, iaitu salah satu instrumen asas yang dipercayai sebagai kaedah yang lebih baik daripada penggunaan undang-undang atau kempen-kempen penjagaan alam sekitar. Dalam mengatasi pencemaran air pula, langkah yang diambil termasuklah melaksanakan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas, menubuhkan jawatan kuasa khas serta menambah baik kolam takungan yang sedia ada. Terdapat pelbagai perundangan serta undang-undang kecil dalam mengawal pencemaran air, termasuklah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kaedah atau metodologi kajian yang digunakan sepanjang kajian ini dijalankan. Pada penghujung bulan Disember yang dulu, kami telah diberi tajuk tugasan ialah pencemaran alam sekitar. Setelah perbincangan dilakukan bagi mencari objektif kajian dan turut disemak oleh Dr. Fazilah, kami melanjut ke kajian kami dengan melakukan perbincangan soalan yang boleh ditanya dalam edaran form bagi membantu kami menganalisis data dan pendapat penduduk setempat. Setelah tamat tempoh edaran form dilakukan, penganalisian data tentang pencemaran alam sekitar dapat dikumpul. Hasil dari kajian dapat membantu kami melakukan kesimpulan di penghujung pembentangan ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian. Berfokuskan kepada pencemaran alam sekitar, ini ialah kepentingan-kepentingan kajian yang kami dapat konklusikan sepanjang kami melakukan kajian ini. Antara kepentingan kajian ini ialah dapat mengenal pasti jenis-jenis pencemaran yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, kami dapat menyelidik faktor-faktor yang telah mengakibatkan pencemaran di Malaysia. Selain itu, kami dapat mengkaji reaksi penduduk tentang mengenai isu-isu pencemaran alam sekitar ini. Bukan sahaja itu, kami juga dapat banyak cadangan daripada penduduk-penduduk setempat mengenai cara-cara untuk mengelakkan pencemaran alam sekitar ini berlaku dengan lebih berleluasa. Okey, sekarang kita beralih kepada dapatan kajian. Seramai 40 responden telah melakukan soal selidik ini. Antara soalan-soalan yang kami telah bertanya kepada responden ialah jenis-jenis pencemaran yang berlaku di sekeliling mereka. 45% daripada responden kami telah menyatakan bahawa pencemaran air berlaku kerap di kawasan perumahan mereka. 27.5% mengatakan bahawa pencemaran udara ialah pencemaran yang kerap berlaku di kawasan perumahan mereka. Bagi pencemaran bau pula ialah 15%, pencemaran tanah dan pencemaran bunyi ialah 5% dan akhir sekali sisa perpecahan iaitu 2.5%. Seterusnya, soalan yang telah kami bertanyakan ialah punca-punca pencemaran yang berlaku. Seramai 18 responden telah menyatakan bahawa sisa toksik merupakan punca kepada pencemaran alam sekitar yang terjadi di kawasan perumahan mereka. Salah seorang daripada responden kami telah menyatakan bahawa penternakan atau agriculture merupakan punca utama mengapa terjadinya pencemaran alam sekitar di kawasan rumahnya. Seterusnya, seramai 6 responden telah menyatakan bahawa punca utama terjadinya pencemaran di kawasan rumah mereka ialah disebabkan penebangan hutan. Seramai 13 orang responden kami pula menyatakan bahawa punca utama terjadinya pencemaran alam sekitar ialah pembuangan sampah sarat yang tidak teratur. Akhir sekali, 2 responden kami telah menyatakan bahawa pembinaan merupakan punca utama mengapa terjadinya pencemaran alam sekitar di kawasan mereka. Soalan seterusnya yang telah kami tanyakan dalam Google Form ialah kesan-kesan pencemaran yang berlaku di kawasan perumahan mereka. Seramai 5 orang responden kami menyatakan bahawa kesan daripada pencemaran alam sekitar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu menyebabkan bau yang busuk di kawasan perumahan mereka. 14 daripada responden kami telah menyatakan bahawa udara mereka tercemar akibat daripada pencemaran alam sekitar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, 13 daripada responden kami telah terkena impak pencemaran alam ialah dengan air yang tercemar. 6 daripada responden kami pula menyatakan bahawa jerebu merupakan salah satu kesan yang telah berlaku di kawasan perumahan mereka. Dan akhir sekali, kami telah menanyakan tentang cadangan untuk membendung masalah pencemaran di Malaysia dari responden. Antara cadangan yang telah kami dapatkan daripada responden ialah melakukan kempen penanaman pokok,
mengaturkan sistem pembangunan dengan lebih teliti, memperketatkan undang-undang pembinaan bangunan setempat, menganjur aktiviti riadah seperti gotong royong dalam sebuah komuniti setempat dan memperketatkan undang-undang dalam aktiviti pembalakan hutan. Dan akhir sekali, mengenakan tindakan yang berat kepada penceroboh hutan. Perbincangan dan hasil kajian. Pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar seperti yang kita tahu adalah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan pencemaran bunyi. Pertama, pencemaran air. Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi warna, rasa dan bau. Faktor yang mengakibatkan pencemaran air ialah pemuhan daripada kilang. Mudah dan jibat bagi mereka yang tidak bertanggungjawab kerana tidak memerlukan kos pelupusan. Pembuangan sampah oleh masyarakat. Masyarakat membuang sampah makanan dan plastik yang sukar lupus ke dalam longkang, sungai dan laut, mengakibatkan kehidupan laut sukar untuk bernafas maupun mencari makanan. Selain itu, tumpahan minyak. Tumpahan minyak kebiasaannya berlaku disebabkan oleh kebocoran pelantar minyak. Aktiviti penerokaan, sebagai contoh, pembalakan yang tidak terkawal. Kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi apabila terdapat bahan asing yang membahayakan di dalam udara seperti asap. Pelepasan gas karbon dioksida. Pelepasan gas karbon dioksida dari kilang, kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan lain-lain akan terjadinya jerubu dan mengancam kesihatan orang ramai. Pembangunan yang tidak dirancang. Pembangunan yang tidak dirancang apabila dijalankan sekaligus akan membuat udara kotor. Ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah yang dimaksudkan ialah apabila suatu kawasan tanahnya bertukar, kesuburannya kurang dan berlakunya kehakisan tanah. Pembuangan sampah merata-rata. Segelintir masyarakat masih belum mempunyai kesedaran dan tidak bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar. Selain itu, pembalakan yang tidak terkawal akan mengubah struktur tanah muka bumi. Seterusnya, penggunaan racun secara berlebihan. Bahan kimia yang terkandung dalam racun akan merosakkan sistem tanah, merosakkan kualiti tanah dan merosakkan kesuburan tanah. Pembuangan bahan-bahan daripada kilang. Contoh bahan-bahan dari kilang ialah sisa-sisa kilang dan sisa toksik. Akhir sekali, pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang melampau. Pertama, bunyi dari kenderaan. Kebiasaannya berlaku di kawasan bandar, disebabkan oleh kesesakan jalan raya. Kedua, bunyi dari kuari. Kuari ialah lokasi perlombongan lubang terbuka bagi mendapatkan hasil galian. Dan ketiga, bunyi dari kilang. Ini disebabkan kilang menggunakan mesin yang besar dan jentera yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kariko Ambil Kamal akan menyambung bahagian seterusnya, iaitu kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan daripada kajian dilakukan oleh kumpulan kami ialah pencemaran alam sekitar itu sangatlah bahaya dan merugikan semua pihak. Oleh itu, kita perlulah menjaga alam sekitar agar tidak berlakunya segala pencemaran ini. Dalam usaha menjaga kelestarian alam sekitar ini, kita dapat lihat banyak cabaran yang dihadapi oleh semua pihak, termasuklah kerajaan dan masyarakat. Oleh itu, kedua-dua pihak perlulah melakukan tanggungjawab masing-masing. Dalam usaha kerajaan, rakyat dan segala pihak yang bertanggungjawab dalam memelihara kelestarian alam sekitar ini, banyak cabaran yang akan dihadapi. Kita dapat lihat kekurangan kos sangat memberikan faktor yang besar dalam memelihara kelestarian alam sekitar ini. Contohnya, kos untuk pembinaan sebuah sistem peparitan atau sebuah penghadang banjir itu bukanlah setakat RM1 dan ia memakan beribu-ribu ringgit. Bukanlah sedikit tetapi banyak. Malahan ia mampu mengambil sehingga berjuta-juta wang ringgit. Namun kerajaan bukanlah tiada duit, tetapi mereka
sedang sibuk mengejar pembangunan bagi memodernkan sesebuah negara itu. Kerajaan sedang sibuk melakukan pembangunan bagi membangunkan negara kita ke arah kemodenan yang lebih baik. Apa yang dapat dibuktikan daripada ini, kerajaan kita sedang membina sebuah menara kedua tertinggi di Malaysia, iaitu Merdeka 118 yang telah menelan kos sebanyak 5 bilion ringgit. Itu bukanlah sedikit, tapi apakah daya negara kita sedang membangun. Oleh sebab itu, kita kekurangan wang untuk memelihara alam sekitar, tetapi masih lagi terdapat banyak hutan simpan di negara kita. Sebenarnya apa yang saya akan ulas ialah mengenai undang-undang yang lemah. Kerajaan telah membuat banyak akta perhutanan, telah menyediakan pelbagai badan-badan yang bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian alam sekitar kita, tetapi undang-undang kita sangat lemah dan rasuah banyak berlaku di mana-mana aja, tidak kira tempat atau di negeri mana-mana sahaja. Contohnya kita dapat lihat, walaupun kita ada pegawai yang bertanggungjawab, masih berlaku pembalakan haram di mana-mana sahaja. Pintu itu tidak akan terbuka jika tiada sesiapa yang memberi kunci. Itu adalah perumpamaannya. Pembalakan haram tidak akan berlaku jika ada orang menghalangnya dan tidak memberi jalan masuk yang mudah. Di sini terdapat beberapa artikel yang boleh dikaitkan dengan cabaran yang telah diulaskan oleh saya. Berdasarkan semua cabaran yang telah diulas, antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan bagi mengatasi segala halangan ini ialah kerajaan perlulah memberi peruntukan yang sedikit tinggi untuk memelihara alam sekitar bagi mengelakkan kerosakan dan pencemaran alam sekitar ini berlaku, kerana alam sekitar ini mahu diguna pakai untuk berbagai dan banyak generasi akan datang. Seterusnya, jabatan-jabatan atau badan-badan agensi yang terlibat dengan alam sekitar seperti Jabatan Perhutanan dan segalanya, pegawai perlu memastikan pegawai mereka bertanggungjawab dan amanah dalam melakukan tugas mereka. Kita perlulah menjauhi rasuah kerana wang yang kita dapat daripada rasuah itu adalah wang haram. Sesungguhnya itu hanyalah kekayaan yang sementara yang tidak boleh dibuat mati dan bakal menjadi darah daging kita. Mereka perlu memastikan tiada lagi aktiviti yang tidak sepatutnya berlaku seperti pembalakan haram. Akhir sekali, kita selaku manusia biasa perlulah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan ini. Tambahan lagi, jika kita ternampak sesuatu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, kita boleh mengambil tindakan dengan menegur mereka. Jika mereka tidak mahu tegur, ambil gambar dan report kepada pihak yang sepatutnya agar mereka dikenakan hukuman. Sekian, terima kasih.